Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukurillah. Pagi ini insya-Allah kita dapat bersama-sama lagi dalam kuliah tadabbur surah Al-Fatihah. Insya-Allah pagi ini kita akan sambung kuliah kita berdasarkan kepada ayat 5 dari surah Al-Fatihah. Tuan-tuan yang memiliki buku boleh buka di halaman 155 ataupun 162 atau 63 dalam buku baru. Tuan-tuan yang tidak memiliki buku bolehlah merujuk kepada terjemahan Al-Quran atau aplikasi Al-Quran yang ada di dalam telefon pintar tuan-tuan dan puan-puan. Kuliah kita ini berdasarkan kepada buku 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Hari ini kita akan meneruskan lagi kuliah kita bagi mentadabbur ayat 5 dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mengabdikan diri kami dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Semalam kita telah mengupas bagaimana di dalam ibadah itu perlu ada ciri-ciri cinta kepada Allah. Ketika kita beribadah, mengabdikan diri kita kepada Allah, melakukan segala perintah suruhan Allah, maka kita lakukan dengan rasa cinta kita kepada Allah. Semalam saya telah menjelaskan bahawa Allah menyebut 8 perkara yang biasa menjadi kecintaan manusia. Dan melalui ayat ini Allah hendakkan kita melebihkan cinta kepadanya, kepada Rasulnya dan kepada jihad di jalannya. Melebihi dari 8 kecintaan yang biasa kepada manusia. Hari ini kita sambung lagi. Marilah kita sama-sama membaca ayat surah Ali Imran ayat 146. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا Wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak dari nabi-nabi dahulu telah berperang dengan disertai oleh ramai orang-orang yang taat kepada Allah. Maka mereka tidak merasa lemah semangat akan apa yang telah menimpa mereka pada jalan Allah. Dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula mahu tunduk kepada musuh. Dan ingatlah Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar. Tuan-tuan dan puan, ayat ini nak menceritakan. Ya, semalam kita dah membaca ayat di mana Allah menyebut
bahawa Allah itu innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu mengasihi, menyintai orang-orang yang bertakwa. Hari ini dalam ayat yang sedang kita baca, surah Ali Imran, surah 3 ayat 146 ini, Allah nak menceritakan bagaimana para nabi dahulu bersama mereka yang beriman kepada nabi-nabi ini. Mereka berjuang, berperang. Kemudian ketika mereka berperang dengan semangat ketaatan kepada Allah. Mereka sentiasa merasa kuat, bersemangat menentang musuh-musuh Allah demi untuk menegakkan agama Allah. Jadi ketika itu, apa jua cabaran halangan yang menempuh mereka, kesusahan di dalam usaha, di dalam perjuangan jihad mereka menegakkan Islam itu, tidak sekali-kali melemahkan mereka. Malah di sebaliknya mereka bersabar. Dan disitulah menjadi asbab Allah menyintai mereka. Jadi Allah sebut di situ, wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai, menyintai orang-orang yang sabar. Ingat tuan-tuan perempuan, jadi kita dalam hidup ini, kita tahu bahawa tanggungjawab kita melaksanakan ubudiyah kita, melaksanakan perintah pengabdian diri yang kita sebut sebagai ibadah itu kepada Allah dengan berasaskan rasa cinta. Mana kita benar-benar cinta kepada Allah, kepada Rasul dan jihad. Dan inilah yang ditunjukkan oleh para sahabat. Semalam saya membaca ayat berkaitan dengan kelompok atau golongan wasabiqunal awwalun, kelompok yang mendahului kita, iaitu kelompok yang terawal, iaitulah golongan Muhajirin dan Ansar. Mereka telah membuktikan dakwaan iman mereka dengan beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah. Kemudian mereka menunjukkan rasa persaudaraan yang sangat kuat di kalangan mereka. Ini ciri-ciri yang ditunjukkan golongan salaf, golongan terawal yang menjadi model kepada kita. Jadi ikutan mereka itulah ikutan kita. Dari sudut bagaimana nak membuktikan bahawa kita ini benar-benar beriman. Jadi ia mestilah dibukti dengan kemampuan mau berhijrah, mau berjihad di jalan Allah. Jadi itulah ciri-ciri yang membawa kita ini kepada cinta dan bukti bahawa kita benar-benar mencintai Allah. Dan dengan kita mencintai Allah membalas balik cintanya. Jadi Allah sebut bahawa salah satunya Allah kata, Allah mencintai golongan yang bertakwa. Jadi golongan yang disebut sebagai as-sabiqunal awwalun yang menjadi model kita itu, mereka telah menunjukkan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Kerana mereka bersungguh-sungguh membuktikan keimanan mereka kepada Allah dan kepada hari akhirat. Mereka berjuang, berjihad, sanggup berdepan dengan segala susah payah. Dan sudah pastilah mereka juga orang-orang yang sabar. Tanpa kesabaran tidak mungkin mereka sanggup melakukan kerja-kerja berhijrah dan jihad yang telah mereka buktikan itu. Bermakna mereka juga adalah orang-orang yang sabar. Sedangkan dalam ayat ini Allah telah menyebut, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tuan-tuan perempuan, pelajaran untuk kita ialah bagaimana cara kita hendak memodelkan mereka ini. Hari ini dalam konsep psikologi moden disebut bagaimana kita hendak mengikut jejak langkah orang-orang yang dikatakan uswah hasanah itu ialah dengan kaedah modeling dipanggil. Kaedah kita mengambil mereka ini menjadi model dan kita ikut model itu. Itu maksudnya.
Dan itulah yang juga disebut sebagai ittiba'. Maksudnya kita mengikut jejak langkah. Jadi kalau Rasul, ittiba'ur Rasul. Ikut jejak langkah Rasul. Jadi Rasul menunjukkan teladannya kepada para sahabat. Para sahabat mengikut jejak Rasul. Maka sesuailah bahawa model yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi yang disebut di dalam ayat Al-Quran, iaitu dalam ayat 8 surah 74 yang saya bacakan semalam, yang menceritakan ciri-ciri golongan as-sabiqun al-awwalun ini, iaitu golongan muhajirin dan ansar itulah uswatun hasanah ataupun ikutan yang baik untuk kita. Maka mari kita modelkan mereka ini. Jadi nak modelkan mereka bagaimana cara? Kita melihat kepada ciri-ciri yang ditunjukkan oleh iman dan akhlak mereka. Jadi akhlak mereka diperlihatkan dalam kesanggupan mereka berhijrah, kesanggupan mereka berjihad, mengorbankan harta malah nyawa mereka demi mempertahankan Islam. Itulah nilai-nilai dan itulah kualiti yang ada kepada golongan sabiqun al-awwalun ini. Jadi mereka lah dipanggil golongan salafus salih. Jadi kita nak ikut mereka ini. Kerana mereka lah model terbaik. Kenapa kita katakan mereka model terbaik? Kerana mereka inilah anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini langsung terus kepada Nabi. Sebab itu para sahabat ni orang yang bertemu dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah mendidik, mengasuh mereka terus secara langsung. Sudah pastilah kualiti. Makna kualiti yang Allah dan Rasul kehendaki itu ada kepada kelompok golongan ini. Jadi sangat sesuailah bahawa mereka ini dijadikan sebagai model kita. Maka kita modelkan mereka. Ikut apa yang telah mereka tunjukkan. Itulah kaedah dia dari sudut praktikal. Dari sudut bagaimana kita nak beramal dengan ayat-ayat yang telah kita tadabbur tadi. Tuan-tuan dan puan, di situlah sebenarnya hasil kerja-kerja tadabbur. Di hujungnya, maknanya setelah kita memahami ayat ini, kita menghayati ayat ini, marilah kita beramal. Jadikan ciri-ciri itu, kualiti-kualiti yang ada pada as-sabiqun al-awwalun itu, dan juga dipanggil nilai-nilai yang ada pada mereka itu, jadikan jati diri kita. Di situlah maknanya kesan akhir daripada beramal dengan ayat-ayat yang kita baca. Barulah Quran itu jadi petunjuk kepada kita. Kita dapat mengambil pengajaran, dapat menjadi petunjuk kepada diri kita. Itulah bagaimana realistiknya Al-Quran. Berbeza tuan-tuan dengan kitab-kitab lain, kitab-kitab manusia, tulisan manusia. Al-Quran ini dia sehingga ke level itu. Maknanya segala penceritaan, pengkesahan di dalam Al-Quran itu dia akan berakhir dengan amal. Maka kita beramallah. Itu dengan mengambil nilai-nilai, mengambil kualiti kelompok yang Allah angkat mereka. Allah sebutkan mereka itu di dalam Al-Quran. Jadi kita ambil nilai ini dengan caranya modelkan mereka. Memodelkan mereka makna mengambil ciri-ciri baik itu untuk diri kita. Dan kita ikut, exactly ikut apa yang telah mereka lakukan. Ingat baik-baik tuan-tuan, salah satu ciri mereka ialah mereka adalah kelompok orang-orang yang sabar. Sekarang tuan-tuan dan puan, mari kita melihat surah yang sama. Tadi kita baca ayat 146. Kita ke bawah kepada 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة
Wallahu yuhibbul muhsinin. Oleh itu Allah memberikan mereka pahala, ganjaran di dunia, ia berupa kemenangan. Dan ganjaran akhirat yang sebaik-baiknya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sedangkan Allah itu menyintai orang-orang muhsin. Itu disebut muhsinin. Orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang melakukan amal terbaik. Itu kualiti dia. Kalau kita nak memberi makna muhsin ini. Berbuat baik, biasa. Tetapi orang yang membuat yang terbaik. The best. Itulah kelompok yang kita panggil muhsin. Kalau seorang kita panggil muhsin. Kalau ramai dipanggil muhsinin. Orang-orang yang suka kepada kebaikan. Orang yang sentiasa melakukan kerja-kerja kebaikan. Dan nilai kebaikan itu banyak. Berbuat baik. Jadi ciri-ciri muhsinin ini kalau kita mengkaji dari ayat-ayat yang lain, Allah menyebut bahawa muhsinin ini salah satu kualitinya ialah kesanggupan mereka berkorban. Sebab nanti kita akan temui ayat di mana Allah mengaitkan Nabi Ibrahim sebagai kelompok orang muhsinin. Nabi Ibrahim itu salah satu ciri atau kualiti dirinya yang terbaik ialah kesanggupan dia berkorban. Tuan-tuan puan-puan, ingat balik satu pelajaran Nabi Ibrahim AS dan ahli keluarganya sanggup berkorban yang kita tidak mampu lakukan. Ketika Nabi Ibrahim AS bermimpi menyembelih anaknya, besok pagi bangun terus panggil anaknya Nabi Ismail bertanya, "Wahai Ismail, semalam aku bermimpi ayahanda bermimpi menyembelihmu." Apa kata Nabi Ismail AS? "Ya, benarkanlah mimpi itu ayahanda, silakan. InsyaAllah engkau akan dapati bahawa aku ini akan menjadi orang yang sabar." Lihat itu tuan-tuan perempuan. Ciri-ciri muhsinin itu ada pada Nabi Ibrahim AS. Ada pada anaknya Nabi Ismail AS. Termasuk juga isterinya, ibu Nabi Ismail, Hajar. Mereka itu orang-orang yang sabar. Dan ingat balik tadi, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ini antara kualiti yang kita dapat belajar daripada kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Akhirnya kita melihat Nabi Ibrahim benar-benar menyembelih anaknya. Tapi di saat itu Allah gantikan sembelihan itu dengan seekor kibas. Kerana apa? Kerana Allah tidaklah sebenarnya Allah hendakkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Tetapi ia adalah sekadar ujian yang Allah nak uji nabinya. Sejauh mana ikhlasnya, sejauh mana taatnya. Sebab Nabi Ibrahim itu disebut musliman, hanifan musliman. Dia bukan sekadar muslim menyerah diri tunduk patuh saja, tetapi ia juga hanif. Hanif ini seorang yang lurus, tulus. Apa saja Allah perintah dia buat. Tidak ada soal, tidak ada tanya. Terus buat. Itulah sifat hanif. Maka sebab itulah Nabi Ibrahim AS diberi gelaran hanifan musliman. Jadi ciri-ciri itu kalau kita dapat terapkan ke dalam diri kita, Masya Allah. Itulah jati diri Muslim yang hanif. Kalau dapatnya itu, itulah yang terbaik. Jadi tuan-tuan dan puan nak menyebut bahawa sebab kita sedang membaca ayat tentang orang-orang muhsin. Jadi itulah salah satu yang ditunjukkan, ciri-ciri orang muhsin itulah yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS. Yang ditunjukkan oleh anaknya Nabi Ismail AS. Mereka adalah golongan muhsin. Jadi muhsin ini mesti sanggup berkorban. Sehingga ke level pengorbanan harta benda dan nyawa sendiri. Maka itulah kualiti terbaik orang muhsin itu, ialah keupayaan kita berkorban. Kita hari ini tuan-tuan perempuan, Allah syariatkan korban. InsyaAllah dalam sebulan dua lagi kita akan
berkorban. Datangnya hari raya Adha dan hari Tasyrik nanti, akan datanglah waktu untuk kita berkorban. Syariat korban kita hanyalah menyembelih seekor binatang atau mengambil sebahagian daripada binatang yang akan kita korbankan. Mungkin kos kita sekitar 600-700 ringgit. Untuk 1 tahun kita berkorban. Bayangkan pengorbanan yang telah ditunjuk, dibuktikan oleh Nabi Ibrahim AS dan anaknya serta keluarganya, isterinya. Tak mampu tuan-tuan perempuan kita lakukan. Mereka mengorbankan jiwa raga kerana Allah. Kita sekadar nak mengorbankan 600-700 ringgit. Itu pun tidak semua orang mampu. Dan tidak semua orang sanggup melakukannya. Bayangkanlah tuan-tuan. Itulah ukuran. Kalau kita ni nak jadi orang muhsin, kalau nak berkorban menyembelih lembu, kambing pun rasa-rasa berat pada kita. Itulah ukuran bagaimana kita panggil tahap pengorbanan diri kita. Kalau nak mengorbankan harta benda pun kita rasa berat, bagaimana nak mengorbankan jiwa raga kita? Ya, tuan-tuan perempuan, itulah pelajaran yang kita belajar daripada ayat-ayat yang kita tadabbur pagi ini. Ingat bahawa kita ini nak jadi muhsinin. Memang kita nak martabat, sebab muhsinin ini satu kelompok yang Allah angkat darjatnya. Ini kualiti-kualiti yang ada. Sebab Al-Quran menyebut bahawa kualiti kita ni muslimin, mukminin, muttaqin, muhsinin. Ada dia punya darajat ketinggian kita ini. Tentulah tidak sama. Orang yang sanggup berkorban pun berbeza. Orang yang hanya mampu sanggup berkorban harta saja contoh. Adakah sama dengan orang yang sanggup mengorbankan jiwa raganya? Tentulah tidak sama. Sebab itulah maka Allah menyebut, Allah mengangkat darjat orang-orang yang, salah satu yang saya bacakan ayat semalam tentang kelompok Muhajirin dan Ansar, As-Sabiqun al-Awwalun ini. Kerana mereka dah telah membuktikan bahawa mereka sanggup berkorban bukan sekadar harta benda, tetapi sanggup korbankan jiwa raga mereka. Berapa ramai yang terbunuh, syahid di medan perang, terutama di zaman peperangan Uhud. Berapa ramai para sahabat berkorban, syahid. Itu bukti jelas bahawa mereka ini orang-orang muhsinin yang benar-benar muhsinin. Mereka sanggup mengorbankan malah jiwa raga mereka demi menegakkan Islam. Itulah kualiti dia. Jadi kita bila menyebut dalam muhsinin ini, kita nak ambil apa benda yang kita nak belajar daripada kelompok muhsinin itu. Jadi ingat, sifat muhsinin itu, kualiti-kualiti dia saya akan tulis sini. Muhsinun, seorang yang muhsin, seorang. Tapi bila disebut muhsinina, maknanya ramai. Ini jamak dia. Ini plural, ini jamak dia. Tapi kedua-duanya ini seorang. Yang ini ramai. Nah, itu je beza aja. Tetapi kalimah datangnya adalah kalimah muhsin. Jadi kalau kita seorang dipanggil muhsin. Kalau ramai muhsinina. Ini makna jamak dia, ramai. Itu kena faham. Jadi nak masuk di sini syarat-syaratnya kita kena ingat apa yang disebut. Yang pertama ciri-ciri dia. Salah satunya mestilah ciri-ciri dia.
Islamlah, beriman, kemudian sabar, kemudian sanggup berkorban. Nah, ini yang disebut di dalam ayat yang kita baca. Jadi asasnya mestilah ada Islam dulu, kemudian beriman, kena sabar, sanggup berkorban. Mari kita lihat. Itulah yang kita dapat daripada kisah-kisah yang saya cerita tadi. Kita kebetulan melalui 2 ayat, iaitu kisah tentang pengorbanan Nabi Ibrahim dan ahli keluarga mereka. Kemudian di zaman Nabi SAW kita melihat kelompok Muhajirin dan Ansar telah menunjukkan kesanggupan mereka berkorban harta benda. Orang Ansar berkorban harta benda mereka, malah sanggup menceraikan isteri untuk diserahkan kepada saudara mereka dari Muhajirin. Sampai begitu sangat pengorbanan mereka. Dan akhirnya ketika berlaku peperangan demi peperangan mempertahankan Islam, sebahagian mereka sanggup mengorbankan nyawa, malah syahid di medan perang. Demikianlah maknanya sifat-sifat muhsinin itu ada pada diri mereka. Jadi ingat tuan-tuan dan puan, orang muhsinin ini mestilah orang yang sabar. Sudah pasti dia sabar sebab tidak mungkin kita ini sanggup berkorban untuk Allah kalau kita tidak sabar. Ini kena ingat. Jadi itu antara ciri-ciri yang dilihat untuk jadi muhsinin itu. Ciri-ciri asasnya mestilah pertama kita orang Islam, yang kedua beriman. Sebab kalau tak ada iman, bagaimana orang nak berkorban? Tak mungkin tuan-tuan membuat. Itu asas. Islam, iman. Kemudian dia kena ada sabar. Dan Allah mengangkat derajat orang-orang yang sabar ini. Allah kata, sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang sabar. Itu yang kita baca dalam ayat sebelumnya, iaitu yang Allah kaitkan dengan kisah pengikut-pengikut para Nabi dan Rasul yang dahulu. Mereka berjuang menentang musuh dalam keadaan mereka sabar. Jadi itu kualiti yang kita dapat belajar dari hari ini. 2 kualiti besar untuk kita menjadikan diri kita ni kalau nak masuk ke dalam kelompok muhsinin. Kerana apa kita nak masuk kelompok muhsinin? Kerana kelompok ini Allah angkat darjat mereka. Allah sayangi mereka. Dan Allah sebut sebagaimana dalam ayat ini, Allah kata, Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyintai kelompok muhsinin ini. Itu sebab kita nak jadi muhsinin. Maka ketika kita nak menjadi itu, kena cek itu ciri-ciri dia. Islam kita, iman kita, sabar kita, pengorbanan kita. Kalau ada 4 ciri itu, insya-Allah kita akan termasuk ke dalam golongan muhsinin. Jadi itu pelajaran penting kepada kita dalam kuliah pagi ini. Marilah kita sama-sama menghayati dengan memeriksa kualiti diri kita. Ada tak ciri-ciri ini? Jadi ciri-ciri dia, ingat balik ya. Islam, iman, sabar, sanggup berkorban. Mungkin ada ciri-ciri lain, tetapi itu asas yang telah disebutkan dalam beberapa ayat yang kita tadabbur. Okey, seterusnya kita mari melihat kepada satu ayat lagi, iaitu surah 5. Surah 5, surah Al-Ma'idah ayat 42 tuan-tuan dan puan, ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, tuan-tuan dan puan, sebelum kita pergi pada surah 5, maafkan kita dahulukan surah 3. Mari kita melihat surah 3. Surah yang kita baca tadi. Tapi ayatnya ayat 159.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka dengan sebab rahmat yang melimpah-limpah dari Allah kepadamu, wahai Muhammad, engkau telah bersikap lemah lembut kepada mereka, para sahabat dan pengikutmu. Dan kalaulah engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu maafkanlah mereka mengenai kesalahan yang telah mereka lakukan terhadapmu dan pohonlah ampun bagi mereka dan juga bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan peperangan dan hal-hal keduniaan itu. Kemudian apabila engkau telah berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ayat ini panjang tuan-tuan dan puan-puan. Tapi Allah nak ceritakan bahawa Allah memuji sikap Nabi. Dan semestinya lah kerana Nabi itu dibimbing oleh Allah. Nabi bersikap lemah lembut terutama terhadap pengikut-pengikutnya dan terhadap masyarakat sekitarnya. Walaupun kita melihat sewaktu Nabi berdakwah di Makkah dulu, berbagai tindakan kasar yang ditunjukkan oleh orang-orang Quraisy musyrik kepada Nabi, tapi Nabi masih bersikap lemah lembut. Itulah kualiti yang ada pada Nabi SAW. Dengan sikap lemah lembut itulah secara psikologi dapat menawan hati orang-orang di sekelilingnya. Maka para pengikutnya juga sedar. Maka lebih sayang kepada Rasulullah SAW kerana sikap lemah lembut yang ditunjukkan oleh Nabi. Seandainya Allah kata kamu bersikap keras, maka tentulah mereka ini lari daripada kamu. Itulah. Jadi ini pelajaran penting kepada kita hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, khususnya para da'i. Kita yang berdakwah nak mengajak orang kepada Islam ini, inilah kualiti yang perlu ada, iaitu bersikap lemah lembut, saling faham memahami dan jangan terlalu keras. Ini kualiti yang perlu ada pada kita. Hari ini kita melihat ada sebagian orang berdakwah dengan keras. Menyalahkan orang ini, menuduh orang ini dan begitu begini. Jadi itu termasuk dalam pesan ayat ini. Kalau kita keras, Allah kata, mad'u kita, sasaran dakwah kita akan lari daripada kita. Mereka tak nak mendengar kita kerana itulah psikologi manusia ini. Kalau kita keras dengan mereka, kita tidak akan berjaya. Maka sebaiknya kualitinya ialah berlemah lembut. Ini ayat yang menjadi dalil untuk ikutan kita para pendakwah. Kita nak berdakwah mestilah dengan sikap lemah lembut kerana untuk mengambil hati, menawan hati manusia yang ada di sekitar kita. Kemudian Allah menyebut tentang bagaimana ciri-ciri Nabi dan sahabat mereka. Maknanya Allah minta kepada Nabi sekiranya berlaku sikap kasar, kesalahan pengikutnya, maafkan mereka. Kemudian minta ampun bagi mereka. Ini satu kualiti yang kita boleh modelkan daripada Rasulullah SAW. Jadi kita sebagai seorang pemimpin mesti ada kualiti ini. Pertama, bersikap lemah lembut. Yang kedua, saling memaafkan. Itu perlu ada. Sebab orang yang sanggup memaaf ni memang orang yang hati dia lembut. Kalau hati dia keras, kasar, susah dia nak memaafkan orang. Sebab itu dua ciri ni ada. Dipanggil, disatukan. Dikelompokkan dua ciri ini. Disebut pertama lemah lembut, kedua saling memaafkan. Dan yang ketiga ini, minta ampun pula lagi. Ini satu kualiti yang sangat hebat. Al-Quran tunjukkan pada kita. Yang kita boleh belajar daripadanya. Pertama, nak memaaf bukanlah senang. Setelah maaf, tolong minta ampun lagi. Ini satu kualiti yang baik. Dan kita kena ingat tuan-tuan puan-puan, sebagai seorang Muslim, ini ayat ni secara khusus memanglah ditujukan kepada Nabi SAW.
Tetapi maksud umumnya ialah pelajaran, ibrah kepada kita bahawa kita kena ikut apa yang Nabi buat. Sebab Nabi adalah model kita, ikutan kita. Dia kena ikut kualiti ni. Sebab itu di dalam ayat surah Muhammad, ayat 9 Allah sebut, waghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika kamu beristighfar, memohon ampun, kamu mohonlah ampun untuk diri kamu dan juga untuk seluruh mukminin, mukminat, lelaki, perempuan. Maknanya apa tuan-tuan? Perintah Allah itu. Allah nak kita ni jangan minta ampun untuk kita saja ketika beristighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kita minta ampun untuk diri kita saja. Tak boleh. Kita disuruh minta ampun untuk diri kita dan untuk seluruh orang-orang beriman, baik lelaki maupun perempuan. Sebab itu kita berdoa, Allahumma firli, setelah itu wali walidayya, wali jami'il mu'minin wal mu'minan, muslimin wal muslimat. Itu kan terangkum di dalam istighfar kita. Ingat ini kualiti. Bahawa memohon ampun untuk orang lain itu satu perintah dari Allah. Jadi nak dikaitkan itulah dalil yang menunjukkan ayat yang kita baru baca tadi. Allah cerita tentang Rasul. Tetapi apa yang Rasul buat itu, itulah sepatutnya juga kita buat. Maksud dia begitu. Kualiti itu tadi ingat baik-baik. Nabi bersikap lemah lembut. Kemudian Allah suruh dia memaafkan. Segala kesalahan orang kita maafkan. Yang ketiga, minta ampun lagi kepada Allah. Untuk orang lain, bukan untuk diri kita saja, tapi untuk seluruhnya. Jadi kita diajar begitu. Allah mengajar kita, waghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka hendaklah kamu minta ampun untuk diri engkau dan diri untuk seluruh saudara-saudara mukmin, baik lelaki maupun wanita. Baik yang kamu kenal maupun yang kamu tak kenal. Minta ampun untuk seluruhnya. Masya Allah. Itulah hebatnya. Jadi tuan-tuan perempuan pernah terfikir tak? Itulah hebatnya kita jamaah orang-orang yang beriman ini. Ketika, cuba kita bayang, ketika kita minta ampun untuk seluruh mukminin mukminat, bagaimana orang lain? Mereka juga turut meminta ampun yang sama. Bermakna setiap masa kita ni, walaupun kita tidak dalam keadaan beristighfar kepada Allah, tetapi saudara-saudara kita mukminin mukminat di seluruh dunia ini mohon ampun untuk kita juga. Itulah hebatnya. Betapa besarnya pintu keampunan Allah yang Allah jadikan daripada doa saudara-saudara mukminin kita. Jadi ingat, ketika kita minta ampun untuk seluruh mukminin mukminat, kita juga termasuk kelompok yang saudara-saudara kita minta ampun. Mereka sentiasa beristighfar untuk kita juga. Begitu keadaannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lihat kesimpulan daripada ayat ini. Allah sebut bahawa sesungguhnya innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu menyintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Tadi kita belum habis. Jadi Nabi tadi disebut dalam ayat ini bahawa Nabi itu bersikap lemah lembut, saling memaafkan, kemudian memohon, beristighfar, memohon ampun. Kemudian yang akhirnya bermesyuarat, kemudian menyerahkan segala urusan kepada Allah. Itulah yang dinamakan tawakal. Ingat baik-baik, tawakal ini sifat yang terpuji, sifat yang Allah sanjung. Maka Allah sebut bahawa dia menyintai orang-orang yang bertawakal, berserah diri kepada Allah. Okey, sekadar itu tuan-tuan, puan-puan, kuliah kita pagi ini. InsyaAllah saya akan buat catatan nota-nota kuliah yang kita tadabbur pagi ini.
Itulah nota kuliah kita pagi ini. Sekadar itu tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita bertemu lagi di esok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.